untuk memberi ceramahnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ke saya pakai yang tu je. Kita nak pakai yang ni. Oh, okey. Sini ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tuan pengerusi majlis. Tidak lupa juga kepada semua ahli-ahli qaryah Surau Hitam, Kampung Baru. Dan tidak lupa juga kepada sahabat saya Mr. Miran tukar nama insya-Allah atas kesudian untuk menjemput dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang sangat penting saya percaya kepada orang Islam di dalam kita nak membuat dakwah, dalam arena dakwah dan sebagainya. Sebelum itu izinkan saya cerita sedikit latar belakang tentang diri saya. Sebenarnya saya, bila orang tengok saya ni dekat Penang kan, so orang ingat saya ni orang Penang sebab kulit dia kulit Penang. Sebenarnya saya orang Negeri Sembilan, tapi alhamdulillah kerap kali turun ke Penang, dan insya-Allah lepas ni akan lebih kerap berada di Penang. Okey, tadi sebenarnya saya gelak sebab tuan pengerusi tadi dia datang, dia letak mic. Saya ingat mic tu nak masuk dalam mulut saya terkejut. Okey, kita nak bincang ni secara santai ke ataupun nak buat secara serius? Kalau kita buat secara serius, kita pergi serius betul-betul ya. Kita santai sikitlah. So boleh kita bincang sama-sama dan sebagainya. Okey. Hari ini topik kita akan bincang tentang salah faham. Okey, kalau kita lihat, sebenarnya saya ingatkan ada slide, ada projektor. So saya ingatkan boleh tunjuk slide dan sebagainya, boleh kita bincang sama-sama. Okey, tapi tak apa, saya akan still teruskan perbincangan. Mungkin kita boleh bincang bersama dan sebagainya tentang salah faham. Kalau kita lihat, Islam merupakan agama yang paling banyak disalah faham pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Dan bila kita kata tentang Islam ini disalah faham, bukan hanya disalah faham oleh orang bukan Islam tau. Islam ini hatta disalah faham oleh orang Islam itu sendiri. Kan banyak rata-rata orang Islam hari ini kalau kita lihat, mereka sendiri tidak memahami Islam seperti mana seharusnya mereka memahami Islam tersebut. Dan natijahnya apabila orang bukan Islam dia melihat Islam tadi, dan dia pun mendapat satu perception yang tak betul dan sebagainya tentang Islam. Jadi topik kita hari ini sangat sinonim dengan Islam. Sebab saya nak bagi tahu sedikit, kenapa kita mesti kena tahu tentang salah faham terhadap Islam. Apa gunanya bila kita tahu tentang salah faham terhadap Islam? Pertama sekali, kita dapat membetulkan salah faham yang ada dalam diri kita dahulu. Yang kedua, bila kita cerita tentang salah faham ni tuan-tuan, sebenarnya dia akan memudahkan kita dalam kita nak sampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Hari ini rata-rata mungkin ada di kalangan kita nak bagi tahu tentang Islam, kita nak cerita tentang Islam, kita nak perkenalkan Islam dan sebagainya. Ada ramai orang dekat luar sana, bila cerita tentang Islam je, dia tak kata Islam bukan agama yang baik. Dia kata Islam agama yang baik. Tapi bila suruh dia masuk Islam, dia jadi stagnan. Okay, dia tak nak masuk sekarang. Kenapa dia tak nak masuk? Sebab belakang dia punya minda, the back of his mind, sebenarnya masih ada banyak benda yang dia tak clear tentang Islam. Jadi kalau kita dapat clearkan benda-benda ini kepada mereka, insya-Allah urusan dakwah itu akan menjadi lebih mudah. Dan kalau kita tengok, kenapa sebenarnya misconception ini berlaku? Kenapa salah faham terhadap Islam berlaku? Nombor satu sekali tuan-tuan, kenapa berlaku salah faham? Sebab media. Dan kita tahu hari ini, media memainkan peranan yang sangat penting dalam memutabelikkan fakta dan sebagainya, especially berkaitan dengan Islam. Dan kalau kita tengok dia punya trend selepas daripada 9/11, bermacam-macam cemuhan yang Islam dapat dan macam-macam cerita yang diutarakan tentang Islam. Dan bila kita tengok tentang media ini, dia bukan sahaja media
memainkan peranan, atau media massa, contoh CNN dan sebagainya, tetapi hatta orang awam sendiri dalam penulisan di Facebook, penulisan di WhatsApp dan sebagainya, hatta ada di kalangan orang Islam sendiri memberi input yang salah terhadap Islam, yang mana bukan dari sudut yang betul. Kemudian kalau kita lihat juga prejudis ini berlaku. Okey, salah faham ini berlaku disebabkan ada prejudis. Ada salah sangka. Ada apa nak panggil prejudis dalam bahasa Melayu? Apa dia prejudis? Salah sangka ataupun ada okey, boleh kata salah sangka. So ada salah sangka terhadap agama Islam ataupun dia ada something yang dia rasa macam tak prejudis. I don't know how to say it in Malay. How? Bad still in English. How to say in Malay? Ada prasangka buruk. Yes, that is the correct word. Okay, kadang-kadang ada prasangka buruk. Prasangka buruk ni tuan-tuan bukan hanya terhadap orang Islam terhadap orang bukan Islam, malah orang bukan Islam juga kadang-kadang dia ada prasangka buruk terhadap orang Islam. Menyebabkan berlakunya misconception terhadap Islam. Dan kita akan bincangkan secara lebih detail selepas daripada ini tentang apa-apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana kita nak menangani salah faham ini. Dan kalau kita lihat, salah satu sebab juga kenapa berlakunya salah faham ini adalah disebabkan orang Islam itu sendiri. Sebab kita tak tonjolkan Islam itu tuan-tuan dengan cara yang sepatutnya kita tonjolkan. Dan apabila kita tonjolkan Islam dengan cara yang tak sepatutnya ditonjolkan, menyebabkan orang mula salah faham terhadap Islam. Hari ini orang melihat Islam bukan daripada ajaran, bukan daripada kitab dia, tetapi orang melihat Islam daripada penganut dia. Dan kita pun tahu penganut Islam ada masalah yang sangat besar yang perlu kita perbaiki. Okey, kalau kita lihat macam mana sebenarnya kita nak mengatasi salah faham yang ada terhadap Islam ini. Tengok, macam saya katakan tadi, Islam merupakan agama yang paling disalah tanggap dekat dunia. Agama yang paling disalah tanggap most of the people, dan bukan hanya oleh orang bukan Islam, malah disalah faham oleh orang Islam itu sendiri. Dan kita akan bincangkan selepas ini apa-apa benda yang sebenarnya orang Islam sendiri dia salah faham terhadap Islam, dan apa benda yang orang bukan Islam dia salah faham terhadap Islam. Okey, kenapa kita perlu membetulkan salah faham? Okey, saya bagi tuan-tuan contoh. Tengok, kita kalau ada gelas, kalau gelas ini tuan-tuan, kalau kita masukkan air teh, bila kita masukkan air teh, lepas tu kita bubuh pula air suam, air itu akan jadi air yang bersih ke? Dia tetap tak akan jadi air yang bersih. Kita kena cuci dulu gelas tu, kena bersihkan kekotoran, lepas tu baru boleh masuk air yang bersih. Sama juga dalam kita nak sampaikan Islam kepada orang bukan Islam ataupun sesiapa sahaja, kalau dalam diri dia masih ada tanggapan-tanggapan atau salah tanggap terhadap Islam yang belum kita bersihkan lagi, dan tak kira berapa banyak benda baik tentang Islam yang kita cuba input dekat dia pun, dia tetap tak jadi bersih. Jadi kalau kita dapat membetulkan salah faham tadi, lepas tu kalau kita bagi input terhadap Islam, dia akan lebih berkesan. Okey, kemudian kalau kita tengok, kadang-kadang orang tanya dengan kita, tengok, kadang-kadang orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia nak tahu banyak benda terhadap Islam. Hatta kalau tengok diri saya sendiri, saya sebelum nak masuk Islam dulu, ada banyak persoalan bermain di minda. Tapi dekat siapa kita nak pergi tanya? Kemudian kalau kita tanya soalan yang sensitif ni, selalunya kena tembak. Bayangkan kalau kita pergi masjid, tiba-tiba kita tanya dekat orang masjid, kenapa dalam Islam, kenapa orang Islam dia sembah Kaabah? Dia kata tak boleh sembah berhala. Betul kan? Tapi orang Islam lah penyembah berhala paling besar. Tu Kaabah dia orang sembah. Kalau kita dapat soalan macam ni, apa yang akan berlaku? Hang murtad. Tolong jangan murtad. Kalau orang Islam tanya, kita terus chop dia. Han, tolong jangan murtad, tanya soalan-soalan macam ni. Betul? Kalau orang bukan Islam, ni urusan Islam pasang sibuk. Han tanya untuk apa? Ini biarlah orang Islam. Padahal kita kadang-kadang mungkin tak tahu jawapan dia. Kalau kita tak tahu jawapan dia, apa patut kita buat? Kita goreng hidup-hidup. Ya? Ya? Tak. Kalau kita tak tahu jawapan dia, kita cakap je lah kita tak tahu. Dan kita bagi tahu dengan dia, you telah tanya satu soalan yang sangat bagus, yang membuatkan saya sendiri berfikir,
insya-Allah saya akan dapat jawapan dan kita akan bincangkan bersama. Tengok. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab rata-rata kebanyakan daripada orang, walaupun dia tak tahu jawapan, tapi dia akan goreng. Kalau dia goreng, kena tak apa. Dia goreng hangus, langsung tak kena. Dan menyebabkan orang tu lebih salah faham terhadap Islam, bukannya apa orang panggil, bukannya menyelesaikan salah faham tadi. Okey, dalam kita nak handle orang yang ada salah faham terhadap Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang jawapan yang kita perlu beri kepada mereka, dia berlainan ikut orang. Kalau orang yang iman dia tahap dia tinggi, mungkin kita boleh cerita lain, cara jawapan dia lain. Kalau orang bukan Islam, mungkin jawapan dia lain. Dia sama seperti macam mana kalau kita seorang pesakit, kita pergi jumpa dengan doktor. Apabila seorang pesakit, dia pergi jumpa dengan doktor dan dia kata sakit perut, apa doktor akan buat? Terus bagi Panadol, betul? Betul. Sakit perut pun Panadol, sakit kepala pun Panadol, sakit kaki pun Panadol, mengandung pun Panadol, semua Panadol, ya? Tak kan? Okay, apa yang doktor akan buat? First kali dia akan diagnose. Bila dia kata dia sakit perut, dia akan check dulu, dia akan tanya beberapa soalan, betul? Sakit perut sebab apa? Ada muntah ke tak? Lepas tu kadang-kadang dia akan suruh kita tidur, dia akan ketuk dekat perut. Sebab apa dia nak check? Sebab dia nak tahu apa punca sebenarnya dia sakit perut. Sakit perut tadi boleh jadi disebabkan gastrik. Sakit perut tadi boleh disebabkan dia salah makan. Sakit perut tadi boleh disebabkan appendix. Betul? Dan ada pelbagai sebab dia boleh sakit perut. Kenapa kita kena tahu punca dia? Sebab ubat dia lain-lain tuan-tuan. Kalau appendix, ubat dia lain. Kalau gastrik, ubat dia lain. Kalau salah makan tadi, food poison, ubat dia lain. Sama juga, dalam kita nak menangani orang yang ada salah faham terhadap Islam ni, kita kena bagi bersesuaian dengan apa yang dia fikirkan, apa punca sebenarnya dia tanya soalan tadi. Kadang-kadang ada orang Islam bila dia tanya soalan, bukan dia tak percaya dekat Islam, tetapi dia nak teguhkan keyakinan dia terhadap Islam. So kadang-kadang bila orang tanya soalan-soalan yang very critical dan sebagainya, kita jangan terus melenting. Kadang-kadang kita akan melenting tak tentu pasal. Apabila, especially bila orang tanya soalan-soalan yang sangat-sangat sensitif. Contoh kalau orang tanya, kenapa Nabi Muhammad SAW kahwin dengan Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun dan hidup bersama dengan Aisyah umur 9 tahun? Rasulullah ni pedophile ke? Tahu pedophile kan? Pedophile suka apa? Suka dengan kanak-kanak dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita dapat soalan macam ni, kita rasa tercabar pula. Mana boleh dia tanya soalan macam ni? Lepas tu kita pun tembak dia. Bila kita tembak dia, dia akan lebih dekat dengan Islam ke atau dia akan lebih jauh daripada Islam? Dia akan lebih jauh daripada Islam. So kita kena tahu bagaimana kita nak handle orang-orang begini. Kadang-kadang orang yang ada salah faham ni tuan-tuan, dalam jiwa dia meronta-ronta, meminta tolong. Tolong selamatkan aku, akidah aku ni ada masalah. Aku nak faham betul-betul. Tolong fahamkan aku. Kadang-kadang bila jumpa dengan orang tu pula bukan nak membantu dia, tetapi lebih menjahanamkan lagi. Kenapa saya beritahu benda ni tuan-tuan? Sebab benda yang saya cakap ni hasil daripada pengalaman saya sendiri. Ada seorang wanita, dia ni tudung labuh. Dia pakai tudung labuh. Memang macam perfect muslimat. Okey, muslimin. Lepas tu bila jumpa dengan dia tanya soalan. Especially dia tanya banyak soalan terhadap hak wanita dalam Islam. Rupanya bila bincang, dia tu nak jadi Kristian. Mak bapak tu haji. Ayah ustaz, mak satu yang solehah. Tapi anak, sebab dia tak faham, dia rasa kenapa dalam Islam dia menindas wanita. Kenapa dia menindas hak wanita dan sebagainya. Dan dia tak puas hati. Dia simpan benda ni lama-lama. Kemudian bila tanya dengan mak dia pula kena sound. Bila tanya dengan bapa dia pun kena sound, bukan dapat jawapan. So menyebabkan dia mula kenal dengan orang Kristian. Dan orang Kristian pula approach sangat bagus. Hana buat apa pun buat dan sebagainya. Tapi apabila dia jumpa dengan kita dan kita bagi dia jawapan dan dia pun puas hati dengan jawapan tersebut,
dia boleh kekal sebagai Islam. Kadang-kadang apabila kita tidak menangani salah faham yang ada di kalangan masyarakat kita ni tuan-tuan, even dia boleh lead kepada murtad. Dan kebanyakan daripada murtad ini berlaku pun disebabkan orang salah faham terhadap Islam. Okey, dan apabila kita nak tengok, dalam kita nak menyampaikan, hatta dalam kita nak menyampaikan dakwah sekalipun dekat orang, even kalau ada orang yang nak tahu pasal Islam dan sebagainya, ada beberapa kaedah yang perlu kita gunakan. Contoh, seperti mana kita memancing. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang dalam kita nak buat dakwah, apa yang kita akan sampaikan dekat orang, kita akan sampaikan benda yang kita suka. Betul tak? Tapi benda yang kita suka belum tentu orang suka. Dalam kita nak menyampaikan Islam, kita kena tengok apa yang orang suka, bukan apa yang kita suka. Sama macam kita tangkap ikan. Bila kita tangkap ikan, kita guna umpan. Betul? Umpan tadi tu kita guna apa? Burger, hotdog, french fries, kan? Ayam masak lomak cili padi. Yo. Tak ada kan? Umpan apa yang kita pakai? Cacing. Cacing tu kita suka makan ke? Kita tak suka makan cacing, betul? Kita tengok cacing pun kita geli. Tapi ikan suka kan? Untuk tangkap ikan tadi kita guna cacing, betul ke tak? Sebab ikan suka cacing, bukan kita yang suka. Kita suka burger. Tapi disebabkan kita suka burger, takkan kita nak letak burger untuk tangkap ikan? So kenapa saya cakap benda ni? Dalam kita nak sampaikan tadi, hatta nak membetulkan salah faham, kita perlu lihat kedudukan kita punya madu'un tadi. Dan kita nak kena cakap benda yang mana boleh menyebabkan dia datang dekat kepada Islam. Seperti mana kalau kita letak cacing tadi, ikan boleh datang dekat dengan umpan. Okey. Dan kita kena ingat juga, dalam kita menyampaikan Islam, dalam kita membetulkan salah faham terhadap orang dan sebagainya, yang pertama sekali, kita bukannya mencari kemenangan, tetapi kita mencari kebenaran. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang kalau ada benda tu betul, kita cakap betul. Kalau salah, kita cakap salah. Kalau ada salah di bahagian kita cuba perbetulkan. Kenapa saya cakap begitu? Sebab hari ini kadang-kadang kalau ada salah di pihak kita orang Islam pun, kita cuba perbetulkan juga kesalahan itu atas dasar kita fikir kita nak menang juga. Aku tak peduli. Dah tahu kalau terang-terang benda tu salah, dia tetap salah. Apa lagi kita nak membetulkan? Do you agree? Betul ke tak? Dan hatta Islam sendiri mengajar kita benda begitu kan? Okey. Dan at the same time, kadang-kadang dalam kita membetulkan salah faham tadi, kalau kita salah approach dengan diorang, kalau kita tak layan diorang dengan baik dan sebagainya, sometimes we will lose the heart. Dalam Islam tuan-tuan, dalam kita nak sampaikan Islam, menang hati itu lebih penting daripada menang otak. Win the heart is more important than win the head. Kadang-kadang ada benda yang kita nak sampaikan, kalau rasa waktu tu tak sesuai, maka kita sampaikan dekat waktu yang lain. Ada kalanya bila orang datang dia marah. Kadang-kadang orang dia marah dekat Islam. Kenapa Islam buat macam ni? Kenapa Islam buat macam ni? Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam ni? Dan kalau kita pun balun dengan dia, dia tak jadi. Bagi dia cool dulu. Lepas tu baru kita sampaikan tentang Islam. Dan ada lagi satu tips yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berikan kepada kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri firman. Allah kata, apabila kita jumpa dengan orang-orang ahli kitab ataupun secara commonnya kepada orang-orang bukan Islam dan sebagainya, carilah kepada persamaan. Allah suruh kita cari persamaan, dan persamaan paling penting adalah yang ini kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa saya cakap benda ni? Saya sebenarnya tak selesa duduk ni. Boleh tak saya bangun? Boleh ya? Kalau saya cakap sambil berlari boleh ya? Lepas tu kita lari sama-sama boleh? Okey. Sebenarnya kenapa saya cakap benda ni? Tapi dengar tak?
Maklumlah orang tak cukup tidur. Duduk-duduk ni takut nanti terlelap pula. Okey, boleh dengar ke? Okey, clear. Okey. Dalam kita nak sampaikan Islam, tengok. Kadang-kadang it is very important untuk kita nak sampaikan Islam tadi dengan cara yang sepatutnya kita sampaikan dan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak kita sampaikan. Tadi saya bacakan surah Al-Imran ayat ke-64 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari persamaan dan suruh kita jangan cari perbezaan. Hatta kalau kita jumpa dengan satu orang yang mana dia ada salah faham terhadap Islam, ataupun sekarang ni kita tengok di kalangan masyarakat kita ni tuan-tuan, ada satu penyakit yang sedang menular, iaitu kebanyakan daripada orang Islam sendiri sedang menjadi ateis. Ramai di kalangan orang-orang Islam sendiri mula tidak mempercayai kepada Tuhan, tentang kewujudan Tuhan dan sebagainya. Dan apabila kita nak approach dengan diorang, okey, benda tu merupakan salah satu salah faham. Dan apabila kita nak approach dengan dia, apakah kaedah terbaik yang kita nak guna? Dengan mencari persamaan. Kalau saya akan congratulate dia dulu. Saya akan cakap tahniah. Sebab apa? Kalau orang bukan Islam pun, kalau dia kata dia nak jadi ateis, saya akan kata tahniah. Tahu kenapa tuan-tuan? Sebab dia dah jadi separuh Islam. Kenapa saya kata dia dah jadi separuh Islam? Apa dia syahadah kita? Kita selalu sebutkan la ilaha illallah. So dia dah cakap separuh la ilaha. Tidak ada Tuhan. Dia dah sebut. Tapi cuma apa yang perlu kita buat? Kena yakinkan dia tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini antara benda yang kita kena buat apabila kita handle tentang misconception. Okey, kalau kita cerita tentang misconception, apa dia sebenarnya misconception yang ada di kalangan orang-orang Islam itu sendiri? Okey, kita bincang satu persatu. Lepas tu mungkin kita boleh pergi kepada question and answer session. Kalau ada soalan dan sebagainya mungkin boleh tanya dan kita boleh sama-sama boleh bincangkan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat bila kita cerita tentang, okey, tengok mu'allaf ni tuan-tuan, kadang-kadang dia akan hadapi masalah yang sangat banyak bila masuk Islam. Sebab kita orang ni bila kita masuk Islam kan, bila kita faham Islam, kita bukan faham Islam daripada budaya tau, bukan daripada kecil kita diajar, betul? Dan apabila kita masuk Islam, kita belajar Islam tadi daripada sumber dia, daripada source dia. Tapi kadang-kadang bila kita diajar tentang Islam, dia berlainan dengan apa yang diajar oleh Islam. Sebagai contoh, tengok, antara salah faham kita, bila orang masuk Islam, kita fikir dia masuk Melayu. Dan kadang-kadang kita bukan mengislamkan orang itu, kita lebih memelayukan orang itu. Betul tak? Sampaikan ada orang bila masuk Islam, kalau dia ni dari golongan dulu dia orang India, dia bila masuk Islam mau cakap Tamil pun dia tak mau cakap sebab dia malu. Kalau Cina, dia nak cakap Cina pun dia malu. Kadang-kadang bila Cina dah masuk Islam, dia kalau guna chopstick pun kita kata, ada orang kata, tak boleh, dah masuk Islam tak boleh guna chopstick, mesti kena pakai tangan. Betul? Kalau minum sup macam mana tuan-tuan? Guna straw. Itu bagus. Okey, dan kadang-kadang bila orang masuk, tengok, antara salah satu benda bila orang masuk Islam, macam saya dulu, masa mula-mula saya masuk Islam, saya dibinkan dengan Abdullah Muhammad Zamri Vinod bin Abdullah. Adakah bin Abdullah ini ajaran Islam? Tuan-tuan tahu tak, ada hadis mutawatir daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang kita daripada memanggil nama ayah kita selain dari nama ayah kita. Dan kalau kita lihat tentang tukar nama ini, kadang-kadang bila mu'alaf dia masuk Islam, benda ini akan menyebabkan orang salah faham. Kadang-kadang mak ayah, bayangkan kita, kalau anak kita tiba-tiba dia balik, dia pergi kerja kat KL, dia balik, tiba-tiba dia tukar nama bapa pula. Daripada nama kita, dia pergi bubuh nama orang lain. Apa kita rasa? Seronok kan? Kemudian kita pun tanya, anda ada ayah baru lah, baguslah. Ya ke? Kita seronok ke? Mestilah kita marah. Betul ke tak? Sama juga apabila mu'alaf masuk Islam tadi dan kita binkan dengan Abdullah. Dan bila dia balik rumah, bapa dia tengok dia bin ke Abdullah, apa bapa dia rasa? Anda buang aku ke? You nak kata saya bukan punya bapa ke? Siapa Abdullah ni? Kalau orang India tuan-tuan, dia lagi sensitif dalam benda macam ni. Tahu dia akan tanya apa? Bila masa Abdullah kahwin dengan Mak Hang? Siapa ni Abdullah?
Nampak? Benda kecil kan? Benda kecil berkaitan dengan nama, tetapi dia boleh memberi implikasi yang sangat besar. Jadi dalam benda-benda seperti misconception ini, kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah dia boleh memberi perubahan yang besar. Okey, kemudian tengok, bila kita cerita tentang orang masuk sama ada masuk Islam ataupun masuk Melayu. Bila orang masuk Islam, kita bagi tahu mesti kena pakai sarung. Mesti kena pakai baju Melayu. Baru nampak macam orang Melayu. Dan kita nak dia ikut semua budaya orang Melayu. Sedangkan kita tahu banyak budaya orang Melayu pun ikut budaya orang India. Saya dulu awal-awal bila masuk Islam, waktu nak kahwin dulu, saya duk fikir, saya ni masuk Islam, kalau boleh saya nak tinggalkan semua saya punya amalan-amalan dulu. Tapi bila masuk Islam, diorang suruh saya ikut balik amalan yang dulu. Betul kan? Tiba-tiba kena ikut balik pula. Dulu masa Hindu yang duk bersanding, duk buat itu, duk buat ini. Bila masuk Islam pun, sama juga. Lepas tu, kena ragging pula. Bukan saya, ada certain case lah. Alhamdulillah, saya punya family, pula wife pun Alhamdulillah so far is very Alhamdulillah very good. Tapi ada setengah kes yang bila kita tengok, bila mualaf masuk Islam dan sebagainya, mak bapak pula, belah menantu pula minta 10,000, minta 15,000. Kalau orang India ni tuan-tuan, kalau dekat India dulu, orang perempuan yang kena bagi duit dekat orang lelaki. Betul kan? Tapi dekat sini, dah lah dia masuk Islam, kita pau dia lagi, mau kasih kahwin anak lagi, kasih pau kau pula. Dan ada beberapa kes tuan-tuan, dah lah pau dia 10,000, 15,000, bila dah sampai tarikh, lari. Terus tak jadi kahwin. Dan benda begini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Tengok, waktu mula-mula, misconception ni adalah satu benda yang sangat penting tau tuan-tuan, especially bila mualaf dia nak masuk Islam dan sebagainya. Sebab sebelum dia nak masuk Islam tadi, ada bermacam-macam benda akan bermain di fikiran dia. Tengok, bila orang nak masuk Islam, dia bukannya masuk Islam, hari ini dia fikir nak masuk Islam, besok dia terus masuk Islam. Tetapi sebelum dia masuk Islam tu, dia akan fikir banyak benda. Dan banyak benda sebenarnya akan bermain di fikiran dia. Dan hari ini, hatta orang Islam sendiri, orang-orang Melayu yang ada di kalangan kita sendiri, apa yang sebenarnya kita tonjolkan dekat masyarakat? Dan apabila kita tonjolkan, bila orang masuk Islam tadi, masuk Melayu, menyebabkan berlakunya ketegangan dekat rumah orang yang nak masuk Islam tadi. Sebab apa? Mak bapak dia akan tanya, Han nak masuk Islam? Han tengok kat Malaysia, siapa penghuni penjara yang paling banyak? Siapa tuan-tuan? Siapa minar rempit, mar rempit yang paling banyak? Siapa bojan bosian yang paling banyak? Betul ke tak? Siapa paling banyak kes haruan makan anak? Kita makan haruan okey tuan-tuan, tapi jangan haruan makan anak. Siapa paling banyak? Dan apabila orang tu tadi dia nak bagi tahu dekat rumah, dia nak masuk Islam, sekarang apa dia orang akan buat? Bagus. Lepas tu bila dia dah masuk Islam pula, kita pula memelayukan dia dan dia jadi lebih Melayu daripada orang Melayu. Memang ada kan? So kadang-kadang benda begini perlu kita perbaiki. Lagi satu salah faham yang kalau kita tengok, bila kita cerita tentang Islam, tengok, dalam kita nak tonjolkan Islam tadi, kebanyakan masanya selalunya kita akan tonjolkan Islam dekat mulut tuan-tuan, kita akan cakap, Islam ni agama susah ke agama mudah? Agama susah ke agama mudah? Agama yang betul ke mudah? Betul ke mudah? Betul lah. Kalau kita tengok seorang wanita, satu helai rambut kalau nampak, apa kita akan cakap? Satu helai rambut kalau nampak, neraka jahanam. Betul? Bayangkan kalau ada orang masuk Islam, dia masuk Islam je, betul kata, masuk Islam hari ni, besok mesti kena semayang 5 kali sehari. Tahu apa dia fikir? Aku dah time Hindu dulu, 2 tahun sekali nak semayang pun susah, tahu tak? Lah ni masuk Islam setiap hari kena semayang 5 kali sehari. Lepas tu bulan puasa kena puasa, tak boleh makan dan minum. Amboi, saya tak boleh tahan tu. Lepas tu kena bayar zakat, habislah aku punya poket bocor. Lepas tu kena pergi haji lagi. Aku nak pergi Thailand pun tak dapat, ni kan pula nak pergi haji. Lepas tu kita kata Islam itu mudah.
Dan bila sebenarnya tuan-tuan, dia ada cara bagaimana kita approach dengan orang. Dan bagaimana kita nak nampakkan dia mudah. Apabila orang masuk Islam tadi, kita ikutlah dia punya level. Kalau dia masih baru lagi, so kita ajarlah dia sedikit demi sedikit. Kadang-kadang kita buat apa? Kita impose dekat dia semua benda dengan harapan hari ini dia masuk Islam, besok dia kena jadi alim ulama. Betul tak? Kadang-kadang kita kena tengok kepada kesediaan dia. Sedikit demi sedikit, tapi lama-lama nanti insya-Allah dia akan mula jadi okey. Dan kalau kita lihat, hatta Rasulullah SAW dalam dia mentarbiah para sahabat pun, bukannya sekaligus semua benda diterapkan kepada para sahabat, tetapi hatta setiap hukum tadi pun turun one by one. Tapi bila ada orang masuk Islam, kita cuba terapkan semua benda dekat dia. Tak cukup dengan tu, kadang-kadang kita boleh bagi benda-benda yang entah apa-apa merepek. Ada mualaf datang komplain dengan saya. Dia kata bila dia balik kampung, orang kampung datang bagi tahu dekat dia, "Ha ni baru masuk Islam, ha mesti kena jaga semayang." Saya tak apa sebab saya dah lama Islam. Amboi. So dia ada apa? Dia ada kekebalan dekat situ. Okey. Dan kadang-kadang kalau kita tengok rata-rata dalam Islam ini kalau salah faham terhadap Islam sendiri. Kita tengok rata-rata kita akan tonjolkan Islam ini seperti agama yang sangat suka menghukum. Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan yang sangat kejam. Suka hukum saja. Betul tak? Kalau buat itu dosa. Kalau buat ini dosa. Itu dosa. Ini dosa. Semuanya dosa. Dan ini yang kita akan cerita dekat orang. Kita akan tonjolkan seolah-olah Islam ini adalah agama yang mementingkan hukum, tak ada kerja lain. Tuhan dalam Islam kerja dia nak hukum orang je. Ini neraka, itu neraka, ini neraka, itu neraka. Sedangkan kalau kita lihat tuan-tuan, setiap kali dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberi ayat-ayat ancaman dan sebagainya, diselangi dengan ayat ancaman itu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan beritahu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat. Ataupun sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Tapi dalam kita nak sampaikan Islam tadi dekat orang, kita tak sampaikan dengan cara pengasih dan penyayang, tapi kita sampaikan seolah-olah Allah sangat menghukum. Bayangkan kalau satu orang datang dan dia buat confess dekat kita dan dia bagi tahu dia telah buat salah dan sebagainya. Apa yang selalunya kita akan buat? Hampa dah buat salah ni, ini neraka jahanam lah hang. Kenapa tak kita cakap sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat. It's okay lah kalau apa yang dia buat dulu, tapi sekarang ni you cuba perbaiki diri you. Kan dia nampak positif? Betul ke tak? Tapi kadang-kadang dalam kita nak sampaikan Islam tadi, bila kita sampaikan dengan cara yang tak betul, menyebabkan orang rasa Islam agama yang kejam. Tuhan dalam Islam Tuhan yang sangat kejam. So benda begini perlu kita beri perhatian. Kemudian kalau kita lihat juga, kadang-kadang ada setengah orang dia merasakan semua agama ini adalah sama. Hatta orang Islam sendiri pun, ada ramai di kalangan orang Islam, dia merasakan semua agama adalah sama. Adakah semua agama sama tuan-tuan? Tidak. Tetapi dalam agama-agama ini dia ada persamaan. Dalam agama ada persamaan, tetapi bukan semua agama adalah sama. Sebagai contoh, kalau kita tengok, sebab tu tadi bila kita baca surah Ali Imran tadi ayat ke-64, Allah SWT suruh kita cari persamaan. Allah suruh kita cari persamaan bukannya untuk menunjukkan semua agama itu sama, tetapi Allah nak bagi tahu sebenarnya dalam semua agama ni ada persamaan yang boleh kita lihat. Sebagai contoh, dan Allah SWT juga bagi clue mengatakan persamaan yang paling besar pada di mana semua agama ini pun mengatakan Tuhan hanya satu. Kalau kita lihat dalam kitab Hindu sendiri, dalam Chandogya Upanishad kan number 6 ada number 2, ayat yang pertama menyebut Ekam Eva Vityam, yang bermaksud Tuhan hanya satu, God is only one without the second. Dan kemudian disambung pula Natasya Prastima Asti dalam Sasatara Upanishad, yang mana bermaksud Tuhan tidak ada rupa dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Kemudian disambung lagi pula, disebutkan juga Ekam Braham, Dida Naste Nana Naste Kinchan, Bhagwan Eki hai, Dusra nahi hai, Zarabi nahi hai. Dia bunyi macam filem Hindustan, tapi bukan. Dia bagi tahu sesungguhnya Tuhan hanya satu, tidak ada dua, tidak ada dan tidak sama sekali. Dan kemudian apabila satu orang datang, kalau kita lihat pula dalam Christianity,
Dalam Christianity, apabila datang seorang berjumpa dengan Jesus Christ dan tanya, what is the most important commandment in your teaching? Dan Jesus Christ beritahu, Eduna ilahainu, eduna ihad. Yang bermaksud sesungguhnya, your God and my God is only one. Your Lord and my Lord is only one Lord. Hatta dia tidak menyebut pun dia adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam semua, kalau kita belajar permainan agama, kita akan lihat sebenarnya dalam semua kitab tadi mengatakan Tuhan hanya satu. Tetapi dalam pengamalan tadi dia tidak berlaku. Sama juga kadang-kadang dengan orang Islam kan. Kita percaya kan Allah hanya satu, betul? Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Bila kita semayang kita akan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap hari, betul tak? Hanya pada engkau aku sembah dan hanya pada engkau aku mohon pertolongan. Selepas tu kita pergi jumpa bomo, minta tolong dekat bomo, betul? Kalau berniaga, kalau sebelah orang dah berniaga lebih sikit, kita pergi jumpa bomo minta tutup dia punya kedai, jangan bagi nampak dia punya kedai. Tahu tangkal, tahu itu, tahu ini. Tuan-tuan, apa beza kita dengan mereka? Kalau ini yang kita buat, apa beza antara kita dengan mereka? Sedangkan dalam solat tadi kita cakap apa? Hanya pada engkau aku sembah dan hanya pada engkau aku mohon pertolongan. Selepas semayang terus pergi jumpa bomo. Benda-benda begini tuan-tuan, kita kena bagi importansi. Sebab benda begini dia boleh lead kepada syirik. Hatta kenapa berlakunya semua benda ini tuan-tuan? Sebab hari ini kita bukan memahami Islam dalam konteks yang sepatutnya kita memahami Islam. Hari ini bagaimana kita memahami Islam? Sebab kita tengok, apabila satu orang dia menjadi seorang Islam ataupun dia lahir Islam dan sebagainya, importansi yang kita bagi nombor satu, kena baca Al-Quran, betul tak? Dan menyebabkan kita ada ramai orang yang bila baca Al-Quran, nahunya kena, lagunya ada, betul? Semua bagus, suara sedap, semua okey. But in the end, dia tak faham apa dia baca. Betul ke tak? Ramai di kalangan orang Islam boleh baca Quran, betul ke tak? Tapi dia faham ke apa dia baca? Bila dia tak faham apa dia baca tuan-tuan, macam mana dia nak tahu apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita? Dia seolah-olah macam anak-anak duk nyanyi lagu Korea. Dia boleh nyanyi sebiji macam orang Korea. Orang Korea pun boleh kalah. Tapi bila tanya dengan dia, apa yang faham? Tak tahu. Tengok. Quran ni tuan-tuan. Quran ini merupakan buku panduan, merupakan buku manual, panduan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dekat muka bumi ini. Ya, ini buku manual bagaimana harus kita menjalani kehidupan kita mengikut lunas yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kita jalan. Seperti mana Allah kehendaki kita hidup dekat dunia ini. Dan kalau kita tak memahami isi kandungan Quran tadi, bagaimana kita nak tahu apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita baca dalam Quran, dia tulis lain, tetapi dalam pengamalan kehidupan kita lain. Nak saya bagi satu contoh. Selalunya kalau di kalangan masyarakat kita, kalau berlaku perceraian, cakaplah suami dengan isteri, suami dia dah lafaz cerai dekat isteri, selalunya apa yang mereka akan buat? Ambil beg belah. Betul? Betul ke tak? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala larang lelaki tadi halau isteri dia keluar daripada rumah selagi tempoh iddah tak habis tuan-tuan. Sebab bila tempoh iddah tak habis tu, itulah cooling period bagi mereka supaya mereka boleh berbaik semula, supaya mereka boleh rujuk dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang kita buat? Tak cukup kita pun belah. Kalau dia duduk satu rumah, orang kampung suruh dia belah. Hang dah cerai, hang kena belah. Kenapa kita tak faham? Sebab kita tak baca Quran tadi dengan pemahaman. Membaca Quran dengan pemahaman tadi tuan-tuan adalah satu benda yang sangat penting dan very basic kepada orang Islam. Kalau tuan-tuan tanya dengan saya, walaupun dia tak dapat baca Quran tadi seperti Qori sekalipun, tetapi kalau dia baca dengan memahami apa maksud Quran tadi lebih penting. Saya bagi contoh seperti kalau kita beli TV. Katalah kita beli TV Samsung daripada Korea, dan bersama dengan TV itu akan datang satu buku manual, betul tak? Jadi apa yang kita buat? Kita belajar bagaimana nak membaca bahasa Korea.
Dan kita pun baca dah khatam buku manual. Bila dah khatam buku manual tadi, rasa-rasa kita tahu ke macam mana nak operate TV? Tahu ke? Tak tahu, sebab kita tahu baca tapi kita tak faham apa yang kita baca. So kita main agak-agak saja. Tengok pada gambar, main agak-agak. So bila TV dah panas, kita buat apa? Kita pergi celup dalam air. Bila TV rosak, kita salahkan Samsung. Hari ini itu yang berlaku kan? Kita tidak membaca Quran dengan pemahaman, dan apabila berlakunya sesuatu perkara dalam kehidupan kita disebabkan kita tak mengikut apa yang lunas yang telah Allah SWT tetapkan, dan kemudian kita menyalahkan semula pencipta. Aku dah buat macam-macam ya Allah, kenapa benda ni jadi kat aku? Aku dah buat macam-macam ya Allah, kenapa yang ni jadi? Sebab kita tak ikut jalan yang sepatutnya. Sama juga macam orang putih tuan-tuan. Kat Penang ni banyak orang putih datang, betul? Kalau dia tengok signboard, dia boleh baca tak? Dia boleh baca tak? Dia boleh baca sebab dia boleh baca orang putih. Kalau dia nak pergi KL, dia tengok Kuala Lumpur, jalan terus, dia boleh baca. Tapi lepas tu dia belok kiri, sebab dia tak tahu jalan terus tu apa. Dan ini yang berlaku kepada kita hari ini. Okay. Walaupun saya tahu tuan-tuan, mungkin di kalangan kita bukannya mahir bahasa Arab, bukannya kita ni bukannya background belajar bahasa Arab dan sebagainya. Namun bila kita baca Quran, nombor satu, baca Quran paling kurang terjemahan. Kalau nak up lagi, baca tafsir. Kita ada macam-macam tafsir. Boleh baca tafsir. Walaupun kadang-kadang ada orang akan bagi tahu, walaupun kita baca tafsir, walaupun kita baca terjemahan, kita takkan dapat 100% makna kepada Quran tadi. Saya agree. Tapi tuan-tuan, kalau kita dapat 30% makna dia pun adalah lebih baik daripada kita dapat 0%. At least kita faham sedikit. Dan kadang-kadang kalau kita tengok, apabila disebabkan kita tidak membaca Quran tadi dengan pemahaman, kadang-kadang ada orang akan bagi tahu, tengok, agama Islam ini bukannya agama yang boleh guna otak. Biasa dengar kan? Agama Islam ni kita tak boleh fikir pakai otak. Saya nak tanya, kalau tak fikir pakai otak, nak pakai apa? Kalau kita tak fikir guna otak, dan nak guna apa? Sedangkan kalau kita baca dalam Quran, dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala tanya dekat kita, bukankah kamu di kalangan orang berfikir? Telah aku jadikan langit dan bumi, tidakkah kamu berfikir? Telah aku berikan petanda-petanda, tidakkah kamu berfikir? Apa yang Allah SWT nak? Allah nak kita berfikir. Kalau guna bahasa kita, Allah nak kita pakai otak. Tapi apabila kita sampaikan Islam tadi, kita bagi tahu Islam bukan agama yang boleh guna otak. Habis tu nak guna apa? Allah sendiri suruh pakai otak. Berfikir. Dan kalau kita lihat, bermacam-macam lagi benda yang berlaku disebabkan salah faham kita tadi terhadap Islam. Dan apabila kita tidak memahami Islam tadi dalam kerangka yang sebenarnya sepatutnya kita faham, menyebabkan berlakunya salah faham. Sebagai contoh, hari ini tuan-tuan tengok, kebanyakan daripada kita, bila kita menjadi umat Rasulullah SAW, kita akan dabik dada kita. Betul? Kita akan dabik dada kita akan bagi tahu kita adalah umat yang terbaik. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke syurga sebelum umat Rasulullah SAW masuk syurga. Biasa dengar kan? Tapi kenapa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat kita daripada umat-umat terdahulu dan bagi kita laluan, bagi kita apa orang panggil honor. Honor apa? Telah bagi kita kelebihan untuk kita masuk syurga dahulu sebelum umat-umat terdahulu. Adakah disebabkan amalan kita, tuan-tuan? Amalan kita ni hebat sangat ke? Tuan-tuan, kita ni hidup maksimum pun 60-70 tahun. Kalau lebih daripada 60-70 tahun, dah kira bonus dan subsidi daripada Tuhan. Betul? Umat-umat terdahulu, mereka hidup 100 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun. Kalau mereka beramal sehari sekali, nescaya lebih banyak daripada kita. Sebab mereka hidup lagi lama. Namun kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat kita? Kenapa saya cerita benda ni, tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita salah faham tentang perkara ini. Dan kita tinggalkan kerja yang sepatutnya kita buat. Allah firman dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu Wa Taala firman, kamu adalah sebaik-baik umat.
Yang mana kerja kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, apa dia kebaikan yang paling besar? Dalam Islam, tak ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan ini. Apa dia? Apa dia? Apa dia kebaikan yang paling besar, tuan-tuan? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak guna satu orang, dia baik macam mana sekalipun, tapi kalau dalam kehidupan dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia tidak hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak guna pun dia jadi berapa baik sekalipun. Do you agree? Betul ke tak? Nombor satu adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah keburukan yang paling teruk, tuan-tuan? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini level yang paling teruk. Allah SWT firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Yang mana Allah SWT firman, Allah boleh ampunkan dosa sesiapa saja yang Allah SWT kehendaki, melainkan dosa orang-orang yang syirik. Dan kerja kita, tuan-tuan, mengajak manusia tadi untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah manusia daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja utama kita. Namun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat kita tadi atas dasar kerja ini. Kita kena buat kerja kenabian bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai seorang umat, sebagai seorang umat kepada nabi. Kita mewarisi kerja kenabian, tuan-tuan. Dan Allah tinggikan darjat umat Rasulullah SAW atas dasar kerja dakwah ini. Namun berapa ramai di kalangan kita buat kerja dakwah? Hari ini ada beza di antara umat terdahulu dan umat sekarang. Umat terdahulu mereka dipanggil dengan gelaran umat abid. Apa dia umat abid? Umat yang beramal. Kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri, tuan-tuan, sebelum Rasulullah SAW dapat wahyu, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah akan pergi ke mana? Ke gua. Betul? Hatta Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama dekat situ. Betul ke tak? Tapi setelah Rasulullah SAW dapat wahyu, ada Rasulullah pergi lagi gua? Adakah? Adakah? Tak ada. Lepas tu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat dakwah. Kerja pertama yang Rasulullah buat setelah dapat wahyu adalah dakwah. Hari ini dakwah kita kasih tinggal, tuan-tuan. Kenapa kita tinggal? Sebab kita rasa kita dah puas hati dengan kita dah Islam, mak bapak kita dah Islam, adik-beradik kita Islam, saudara mara kita Islam, orang lain Islam ke tak ada aku kisah, pergi mampus sama dia. Tanpa kita sedar, ini yang berlaku dekat diri kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang dari kalangan orang yang masuk Islam, tuan-tuan akan tahu nilai nak dapat hidayah tadi, nilai nak tahu tentang Islam tu berapa punya besar. Kalau dalam kehidupan saya tak ada orang yang datang sampaikan Islam, tuan-tuan, dekat saya, apa yang mungkin akan jadi dekat saya? Mungkin hari ini saya tengah duduk dekat Koil kan, tak mana main gereja saya tengah duduk. Dan saya mengenali Islam tadi disebabkan daripada dakwah seorang pakcik yang selalu datang jumpa dengan saya, borak dengan saya, borak pasal agama, dan saya selalu tanya dengan dia macam-macam soalan. Kalau ada benda yang saya rasa saya tak puas hati dengan Islam, saya akan tanya dengan dia. Dan dia bagus, tuan-tuan. Subjek ini sangat sinonim dengan diri saya. Dia sangat bagus. Kalau dia tak tahu, dia cakap dia tak tahu, dia tak goreng. Tapi kalau saya tanya dekat ustazah dekat sekolah, siap. Memang siap. Sebab saya masuk Islam waktu umur saya 16 tahun. So saya sempatlah ambil pengajian Islam di sekolah. Waktu awal-awal bila masuk Islam, kita rasa macam ada benda yang macam tak kena aja. Bila ada benda kita rasa macam tak kena, kita tanya dengan ustazah. Bila tanya dengan ustazah, apa jawapan yang kita dapat? Samri, you baru masuk Islam, you jangan tanya benda-benda ni. Nanti you punya akidah boleh rosak. Saya tanya sebab saya nak kukuhkan saya punya akidah. Kalau tak dapat jawapan, baru saya punya akidah boleh rosak. Betul ke tak? Dan kemungkinan benda ini yang berlaku rata-rata dekat ramai orang di luar sana. Namun bila kita cerita pasal dakwah tadi, tuan-tuan, importansi untuk orang tadi datang approach. Tengok, apabila Pakcik Anip tadi, dia approach diri saya, menyebabkan saya mula berfikir. Dan saya mula nak tahu pasal Islam.
Dan hari ini ramai daripada kita salah faham. Kita rasa kita jadi Islam cukup sekadar kita jaga kita punya semayang. Kita jadi Islam cukup sekadar kita jaga kita punya puasa. Kita jadi Islam cukup kita bayar zakat. Cukup kita pi haji. Okey, aku dah jadi complete Muslim. Come on. Tuan-tuan, kalau kita nak berjaya dekat dunia dan juga di akhirat, ada satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan ulama-ulama bila dia tafsirkan surah ini, dia bagi tahu ini adalah surah yang menjadi syarat untuk satu orang nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Wal-As. Tengok. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala firman, Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ulama tafsir, tuan-tuan, ini adalah syarat apabila orang nak masuk ke syurga. Dan Allah bagi tahu, tengok. Kenapa dia orang kata begitu? Sebab Allah bersumpah demi masa Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan masa tadi dan bagi tahu sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Dan apabila Allah bagi tahu semua manusia dalam kerugian, tak kira nama dia Ahmad ke, Acong ke, Mutusami ke, Karupiah ke, apa benda sekalipun, semuanya dalam kerugian. Syarat yang pertama sekali Allah SWT bagi tahu, melainkan orang yang beriman. Beriman, tuan-tuan. Hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat yang pertama. Dan Allah SWT bagi tahu, okey, kalau orang yang pertama dia dah beriman, okey, dia untung sikit daripada orang yang tak beriman, tapi dia masih lagi rugi. Satu orang yang beriman, dia masih lagi rugi kalau dia tak penuhi syarat yang kedua, iaitu beramal soleh. Ini syarat yang kedua. Kalau satu orang beriman dan dia beramal soleh, dia jaga semayang dia jaga puasa dia jaga zakat dia jaga hubungan dia jaga jiran-jiran dia jaga semua hak-hak dia jaga hak dengan isteri dia jaga hak dengan suami dia dan sebagainya. Kalau dia jaga semua benda ni, maka dia dah lepas level yang kedua. Kebanyakan daripada kita dekat level kedua ni, kita dah berhenti dan puas hati. Wah, aku dah cukup dah, aku dah jadi great Muslim ever in the world, so aku punya kerja sudah selesai. Dan kemudian kita sangka, okey, syurga memang dah tulis nama aku. Tuan-tuan, ini baru level yang kedua. Dan Allah SWT firman, tengok, pertama sekali Allah kata semua manusia dalam kerugian. Nombor satu tadi apa? Orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia untung sikit daripada orang yang total loss tadi, tapi dia masih lagi rugi kalau dia tidak beramal soleh. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, dia untung daripada orang yang beriman saja tapi tak beramal soleh, namun dia masih lagi rugi. Allah kata dia masih lagi rugi kalau dia tidak buat dakwah, berpesan-pesan kepada yang hak, tuan-tuan. Apa dia hak? Apa dia hak, tuan-tuan? Telah menjadi hak setiap manusia yang ada dekat muka bumi ini, tuan-tuan, untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Ini hak semua orang. Dan kerja kita mengajak manusia kepada yang hak. Selalunya benda ni kita tak buat. Sebab apa kita tak buat? Sebab kita tahu kita Islam. Kita tahu mak bapak kita Islam. Kita tahu adik-beradik kita Islam. Buat apa aku nak buat? Tuan-tuan akan tahu importansi nak buat dakwah ni kalau ada di kalangan saudara mara tuan-tuan bukan Islam. Kalau ada mak bapak tuan-tuan bukan Islam. Kalau ada anak-anak tuan-tuan bukan Islam, baru tuan-tuan akan tahu pentingnya nak bagi tahu tentang Islam dekat orang bukan Islam. Hari ini bila kita cerita tentang orang bukan Islam ni, tuan-tuan, selalunya kita akan bagi analogi yang very simple. Dia tu agama tak betul, dialah kena cari kebenaran. Apa saya pula aku nak pergi bagi tahu? Betul? Tuan-tuan, satu orang yang lahir Hindu, membesar Hindu, diberi didikan dalam ajaran Hindu dan dipenuhi dengan orang-orang Hindu, duduk dalam kelompok orang-orang Hindu, sudah tentu dia akan rasa agama dia yang betul. Orang Kristian yang lahir sebagai seorang Kristian, diberi didikan agama Kristian, hidup bersama dengan orang-orang Kristian, dah tentu dia akan rasa agama dia yang betul. Orang yang lahir Islam, membesar dalam keluarga Islam, diberi didikan agama Islam, duduk dalam kelompok orang Islam, dia pun akan rasa agama dia yang betul. Berapa ramai di kalangan orang Islam, bila dia menjadi Islam, dia mencari kebenaran, tuan-tuan.
Berapa ramai? Kalau kita pun tak cari kebenaran, macam mana kita harap orang lain nak cari kebenaran? Do you agree? Betul ke tak? Kalau kita yang tahu benda yang betul ini dan kita tak sampaikan dekat orang lain, macam mana dia nak tahu? Saya bagi tuan-tuan satu contoh. Sebelum tu saya habiskan dulu surah tadi. Itu syarat yang ketiga. Mesti buat dakwah, dan ulama bagi tahu ini adalah syarat untuk nak masuk ke syurga. Surah yang menjadi syarat untuk orang nak masuk syurga. Yang nombor 4 apa tuan-tuan? Sabar. Dalam kita buat semua benda ni, kita kena sabar. Dalam kita nak menyampaikan Islam tadi, kita kena sabar. Be patient. Ini 4 benda tuan-tuan. Kalau buat 4 benda ni, ulama bagi tahu baru dapat the key. Tapi kita tanya kat diri kita, kita berhenti setakat mana tuan-tuan? Sudahlah berhenti separuh jalan. Lepas tu kita sangka kita dah accomplish, semua dah settle dah. Kita rasa dah selesai. Okey, kita sambung balik cerita tadi. Bayangkan tuan-tuan, kalau dekat depan kita ada satu orang budak, dia ni kena bakar hidup-hidup. Dan kita ada depan dia, dekat sebelah kita ada satu bakul air. Budak tu dah kena bakar, dia pun jerit, "Bang, tolong, tolong, pakcik, tolong, tolong." Kita pun tengok, kita pun kata, kesiannya, hai, siapalah yang bakar budak ni. Lepas tu dia tengah kena bakar lagi, dia pun jerit, "Tolong, tolong, tolong." Kita pergi belakang sikit. Lepas tu kita pun kata, kesian, siapalah yang bakar. Kenapa kita pergi belakang? Kita takut api tadi sambar kita. Budak tu pun jerit, punya jerit, mati, rentung. Orang ni tuan-tuan, sebelah dia tadi ada air kan? Kalau dia nak selamatkan, boleh ke tak? Boleh. Tapi bila kita tanya dengan dia, kenapa hang tak selamatkan dia? Tahu apa dia jawab? Apa pasal aku nak selamatkan, bukan aku yang bakar. Tuan-tuan tahu tak, hari ini orang Islam kita memang jadi macam tu. Ini yang jadi pada orang Islam kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu nikmat yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan nikmat itu kepada kami, iaitu nikmat iman tuan-tuan. Tanpa tuan-tuan minta tahu, tanpa tuan-tuan minta. Saya minta ke untuk dilahirkan dalam keluarga Hindu? Saya minta ke? Tuan-tuan minta ke untuk dilahirkan dalam keluarga Islam? Tak. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan tuan-tuan dalam keluarga Islam, bermaksud Allah tahu tuan-tuan memang layak untuk buat kerja ni. Sebab tu Allah SWT lahirkan tuan-tuan dalam keluarga Islam. Tapi apabila tuan-tuan telah dapat nikmat iman tadi, tuan-tuan simpan nikmat itu bersama dengan tuan-tuan, tak mau share dengan orang lain. Adil ke tuan-tuan? Sama macam kisah budak tadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan tuan-tuan Quran, satu panduan yang mana tuan-tuan kalau gunakan benda ni, tuan-tuan boleh selamatkan ramai orang dekat sana daripada kena bakar dekat api neraka. Tahu tuan-tuan, ni bukan api dunia, api neraka. Namun tak nak, tak guna. Kita buat dek. Tapi mampulah kau. Janji aku masuk syurga, janji family aku masuk syurga, janji kawan-kawan aku masuk syurga, janji anak-anak aku masuk syurga, orang lain masuk ke tak ada aku kisah. Tapi tuan-tuan jangan lupa. Tuan-tuan tahu tak, ada beberapa kali saya berfikir, katalah kalau Pakcik Anip tadi tidak datang dalam kehidupan saya, kalau saya tak jumpa dia, katalah kalau saya tidak mengenali Islam, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti, pasti tuan-tuan saya akan tuntut semua orang Islam yang ada di Malaysia tuan-tuan. Saya akan bagi tahu dekat Allah, wahai Allah, sesungguhnya mereka mengetahui agama ini adalah agama yang benar ya Allah. Dan mereka tahu ya Allah, aku mensyirikkan engkau suatu ketika dahulu ya Allah. Namun tidak ada pernah seorang pun yang bagi tahu dengan aku ya Allah, apa yang aku buat ni salah dan membawa aku ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, engkau humanlah mereka bersama-sama dengan aku dalam neraka jahanam. Kalau ada jiran-jiran tuan-tuan, kalau ada kenalan tuan-tuan, kalau ada rakan-rakan tuan-tuan,
tuntut tuan-tuan dan puan-puan dekat akhirat besok macam ni, tuan-tuan nak bagi jawapan apa? Apa jawapan terbaik yang tuan-tuan ada? Ya Allah, aku tak tahu ya Allah, aku sibuk lah ya Allah, banyak kerja hantau dah. Kat Penang ni nak cari duit bukan senang. Semua mahal ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu, aku busy ya Allah, aku bini bukan seorang, ada 2-3 orang bini ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Nak jawab macam tu ke? Apa jawapan terbaik yang tuan-tuan ada? Bagi saya tuan-tuan, ini salah faham yang paling besar yang orang Islam ada. Sebab bila kita cerita tentang dakwah tuan-tuan, kita senang je. Semua tunding jari dekat semua orang. Oh, ini dakwah kerja ustaz-ustaz. Oh, ini dakwah kerja imam-imam. Ni imam masjid punya kerja, ahli AJK karya punya kerja. Oh, ini ada persatuan dia punya kerja, mufti punya kerja, semua orang punya kerja, tapi bukan saya punya kerja. Kenapa diorang saja Islam, kita bukan Islam kah? Diorang saja Islam, kita bukan Islam kah? Dan apabila Allah SWT bagi ayat Quran tadi, Allah bagi ayat Quran kepada orang Islam. Allah bagi tahu kamu adalah sebaik-baik umat kepada semua orang yang mengaku diri dia sebagai umat Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau kita tak buat kerja yang sepatutnya kita buat, jangan harap besok dekat syurga besok dekat akhirat besok, kita nak dabik dada bagi tahu aku adalah umat yang terbaik. Dan kita nak mengaku kita umat Rasulullah SAW, sedangkan kita tak buat kerja umat Rasulullah SAW. Betul ke tak? Sama je kalau kita ada satu company. Kalau kita kerja dekat satu company, dan katalah kita dilantik sebagai manager. Pagi-pagi kita pergi kerja, tapi bukannya buat kerja manager, pergi duduk dekat guard post, baca surat khabar, jaga orang, siap tabik tangan lagi, sapu sampah. Tuan-tuan rasa dia buat kerja ke tak? Dia buat kan? Dia buat kerja kan? Tapi dia bukan buat dia punya kerja. Bila dia tak buat kerja manager tuan-tuan, company boleh shut down. Dan apabila besok lepas sebulan dia kalau pergi minta gaji dekat bos dia nak bagi gaji ke? Nak bagi ya? Siapa nak bagi? Aku suruh hang buat kerja lain, hang pergi buat kerja lain. Aku dah ada jaga. Aku dah ada tukang sapu sampah. Aku lantik hang jadi manager. Yang sibuk nak pergi jadi tukang sapu sampah pasal. Hari ini yang berlaku dekat kita. Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat dahulu yang menjadi umat abid ini, Allah telah tinggikan darjat kita, menjadikan kita umat da'i. Kita tinggalkan kerja da'i, kita pergi jadi abid. Kita tanya balik dekat diri kita tuan-tuan. Dan apabila tuan-tuan berkecimpung, saya sebenarnya ada banyak benda yang saya nak share dengan tuan-tuan, tapi saya rasa kekangan masa mungkin saya tak boleh share. Saya baru je cerita pasal salah faham terhadap Islam. Saya belum lagi masuk salah faham terhadap orang yang bukan Islam. Tapi saya mungkin sentuh sedikit. Kadang-kadang kalau kita jumpa dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya, tadi saya ada cerita, bila jumpa dengan orang bukan Islam, especially orang Hindu, dan bila kita kata tentang salah faham orang bukan Islam terhadap Islam ni tuan-tuan, kita boleh pecahkan kepada beberapa kategori. Orang Kristian dia ada dia punya soalan-soalan dia sendiri. Orang Hindu dia ada dia punya soalan-soalan dia sendiri, salah faham dia sendiri. Orang Buddha pun dia ada dia punya salah faham dia sendiri terhadap Islam. Sebagai saya bagi beberapa contoh. Kalau orang Hindu, biasanya dia akan cakap, kenapa orang Islam sembah Kaabah? Betul tak? Dia akan perli sama kita. Dia kata, hang kata dalam Islam tak boleh sembah berhala. Tapi hang penyembah berhala yang paling besar. Ni berhala paling besar dalam dunia punya. Macam mana kita nak jawab dengan diorang? Okay. Kalau saya selalunya saya akan bagi tahu dengan diorang, tengok. Tak ada satu orang Islam pun bila dia semayang dengan anggapan dia sedang menyembah Kaabah. Barang siapa bila dia semayang, dia fikir dia sedang sembah Kaabah, dia sudah syirik. Betul ke tak? Tak ada satu orang pun orang Islam yang bila sembah, itu nombor satu. Yang kedua, saya akan bagi tahu dengan dia, sebelum ada Kaabah, kita ada kiblat yang lain di Masjidil Aqsa. Kemudian baru pergi ke Kaabah. Yang ketiga, saya akan bagi tahu dengan dia, kalau kita ada teknologi sekarang, dengan teknologi yang kita ada, katalah kalau kita ambil Kaabah tadi, pakai helikopter, kita angkat Kaabah,
Lepas tu kita letak dekat KLCC. Orang Islam akan menghala ke KLCC ke atau tetap akan menghala dekat Mekah? Kat Mekah. Itu menunjukkan kita bukan menyembah Kaabah. Dan saya bagi tahu dekat dia, kalau hang yang patung, mana hang bawa dia ikut. Kita tak ada. Dan kita sangat clear, Kaabah itu hanya sebagai tempat penunjuk arah. Sebab kalau tak ada Kaabah, kalau kita tak ada satu tempat, bila orang nak sembahyang menghala ke mana? Dan bukti yang menunjukkan Kaabah bukan kita tidak menyembah Kaabah. Waktu Rasulullah SAW, apabila Bilal radhiyallahu anhu dia nak azan, dia akan naik atas Kaabah, dia akan pijak atas Kaabah. Sampai hari ini pun, bila orang nak tukar kain Kaabah, diorang akan naik dan pijak atas Kaabah untuk tukar. Betul ke tak? Orang Hindu ataupun tak kira siapa-siapa je menyembah berhala, boleh ke dia main pijak-pijak dia main patung? Boleh. Kalau dia pijak dia main patung, orang pijak dia main muka. Betul? So ini, dan ada beberapa lagi, tapi saya berhentikan setakat itu. Lepas tu kalau kita tengok lagi, ada banyak lagi. Kalau orang Hindu, kadang-kadang orang Hindu dia akan cakap dalam Kaabah tu dia ada Sivalingam. Tahu Sivalingam? Orang Hindu ni dia ada sembah satu Sivalingam. Dia akan cakap Kaabah main dalam. Orang Islam orang sembahyang apa? Orang sembahyang Sivalingam juga. Dalam Kaabah ada Sivalingam. Saya akan cakap dengan dia orang, hampir cek dulu dekat kamus maksud lingam tu apa. Kalau hang tahu maksud lingam, you takkan cakap lingam ada dekat Kaabah. Lingam ni tuan-tuan bermaksud kemaluan. Sivalingam bermaksud kemaluan Sivan. Saya cakap mana boleh kemaluan Sivan ada dekat Kaabah, ada dekat lingam lah, ada dekat Sivan lah. Tak faham ke? Okay, tak apa, dia loading. Dan kemudian saya akan bagi tahu dengan diorang, saya kata, kita hari ini setiap tahun 2 kali diorang akan bersihkan kawasan dalaman Kaabah. Betul tak? Even kalau tengok dekat YouTube, even tengok dekat Google dan sebagainya, search pun dah ada gambar-gambar Kaabah yang orang boleh tengok dan sebagainya. Dan kita memang tahu tak ada Sivalingam pun dekat situ. Kalau ada pun, tak ada orang pun akan sembah benda tu. Kita sembah Allah Subhanahu Taala dan kita sangat clear dalam benda tu. Am I correct? Okay, kalau kita tengok orang Kristian pula. Orang Kristian kadang-kadang salah faham dia terhadap Islam, dia akan bagi tahu, okey, hang bagi tahu, hang kata dia akan bagi tahu, dia kata Jesus Christ, hang tengok. Hang kata Jesus Christ ni bukan anak Tuhan. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, dia siapa? Sebab tengok, dia ada mak, dia tak ada bapa. So bila dia tak ada bapa, dia punya bapa siapa? Kalau bukan Tuhan. So biasanya saya akan jawab dengan dia orang, saya akan cakap, Nabi Adam, mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Kalau you kata Jesus Christ sebab tak ada bapa dia patut jadi anak Tuhan, patut Nabi Adam jadi anak sulung. Sebab dia mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Lagi dahsyat. Dan ada beberapa lagi yang mungkin kita boleh kongsikan, tapi disebabkan kekangan masa, ke tuan-tuan nak duduk kat sini sampai pukul 3 pagi. Tuan-tuan nak duduk sampai pukul 3 pagi, saya boleh pergi one by one. Okey, insya-Allah kalau ada masa lagi, insya-Allah kita boleh bincangkan bersama. Tapi sebelum itu tuan-tuan, tengok. Benda penting yang saya nak kalau kita cerita panjang-panjang tuan-tuan, tapi in the end kalau kita tak ada action, tak guna. Betul ke tak? Kita boleh cerita panjang-panjang, kita boleh cerita sampai besok, sampai lusa, tapi kalau tak ada tindakan, tak ada guna. Tuan-tuan dah ada satu surau, tuan-tuan dah ada karya, tuan-tuan semua ada orang kat sini, betul ke tak? Saya nak nombor satu, setiap orang yang ada dekat sini tuan-tuan, tuan-tuan kena azam akan memberi sumbangan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui dakwah. Ini azam nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, setiap orang yang ada kat sini, dalam semua hidup tuan-tuan, paling common, tahu paling common? Paling common tahu? Orang Negeri Sembilan dia bagi tahu, paling kurang sampaikan Islam dekat satu orang bukan Islam. At least tuan-tuan, semua hidup dekat satu orang bukan Islam, tolong sampaikan Islam. Nak sampaikan Islam dekat orang bukan Islam tak susah pun tuan-tuan. Buat dalam kerangka yang tuan-tuan mampu. Paling common, binalah hubungan dengan dorang. Sampaikan risalah-risalah tentang Islam. Kalau susah sangat lidah tu nak cakap pasal Islam, belikan buku pasal Islam, bagi hadiah. Mudah. Ambil risalah Islam, bagi dekat dia. Saya bagi beberapa tips kalau nak buat dakwah.
Dalam nak buat dakwah, nombor satu, banyak akan tanya pasal agama dia. Jangan tanya soalan susah-susah. Sebab kalau tuan-tuan tanya dengan dia soalan susah-susah, dia tak boleh jawab, next time dia jumpa tuan, dia akan lari. Alamak, Mamat ni tak tahan lah aku, entah apa-apa dia tanya aku pun tak tahu. Sebab tuan-tuan, tengok, dalam pemahaman agama, biar saya bagi tahu, dalam pemahaman agama, orang Islam ni dia level dia tinggi sikit. Sekurang-kurangnya kita kenal kita punya kitab, betul? Kita tahu kitab kita Quran, kita tahu panduan kita Quran dan Sunnah. Kita baca, betul? Cuma kebanyakan daripada orang bila baca dia tak faham. Tapi paling common dia baca. Betul tak? Orang Kristian, dia kenal dia punya kitab, tapi dia buat selective reading. Dia bukan baca semua yang ada dalam Bible. Even dalam gereja sekalipun, dia tak baca semua, tuan-tuan. Dan dia tak boleh baca semua. Diorang akan tahu kenapa dia tak boleh baca semua. Kalau dia kata dia boleh baca semua, panggil diorang baca Ezekiel chapter 23 dalam gereja. Semua orang akan lari. Okay. Orang Kristian pula dia baca Bible tapi dia buat selective reading. Orang Hindu, tuan-tuan, lagi teruk, kitab dia pun dia tak kenal. Kitab pun tak kenal. Dia main ikut saja. Hari ini orang Islam pun ada macam tu kan. Orang yang agama yang menjadi agama ikutan, main ikut saja. Dia pun tak tahu betul ke tak ada dalam Quran ke, tak ada ke, ada dalam hadis ke, tak ada ke, dia tak peduli. Janji aku ikut. Dan ini yang berlaku kepada orang awam. Kenapa saya bagi tahu benda ni? Sebab tuan-tuan jangan pergi tanya soalan susah-susah dekat dia pun tak tahu, garanti. Tanya dengan dia soalan yang mudah-mudah. Kalau orang Hindu tanya dengan dia, sambut Deepavali apa yang orang selalu akan buat? Jadi dia pun jadi seronok. Tanya dengan orang Kristian, kenapa sambut Christmas? Mesti dia tahu jawapan dia. Bila dia bagi jawapan, dia jadi seronok tak? Dia jadi seronok. Bila kita tanya lagi soalan mudah-mudah, dia jadi lagi seronok. Akan tiba satu masa, tuan-tuan, dia akan tanya pasal agama kita. Bila dia tanya agama kita, itu can terbaik untuk buat dakwah. Tak kira apa saja soalan dia tanya pasal Islam, tuan-tuan. Sama ada dia tanya kenapa tak boleh makan babi ke? Kenapa, apa lagi soalan-soalan yang ada? Tak kira lah apa saja soalan yang dia tanya pun, lepas jawab soalan tu, tuan-tuan, kau nak balik pergi bagi tahu dekat dia. Contoh kalau dia tanya, kenapa dalam Islam tak boleh minum arak? Bagi tahu dengan dia, dalam Islam tak boleh minum arak sebab ni. Kemudian dia akan bagi tahu. Oh, kalau macam tu, masalah dia kalau mabuk kan? Kalau minum sikit saja tak mabuk, okey apa? Betul ke tak? Minum sikit tak mabuk, okey kan? Saya akan bagi tahu dengan dia, semua yang all the drunkards was a social drinker before. Semua pemabuk-pemabuk tegar ini, pada peringkat permulaannya, dia minum sikit-sikit saja. Itu sikitlah yang bagi dia sampai jadi pemabuk tegar. Kalau hang langsung tak ada minum, tak ada chances untuk jadi pemabuk tegar. Betul ke tak? So, kalau dah jawab semua benda ni, dah cerita apa semua, lepas tu bagi tahu dengan dia, walau macam mana pun, sebenarnya arak ni bukan benda yang paling penting dalam agama tau. Dalam agama Islam, yang paling penting kita hanya menyembah satu Tuhan. Sebab kalau kita tanya dengan semua orang, tuan-tuan, you percaya tak Tuhan yang cipta you adalah Tuhan yang sama cipta saya? Dia akan jawab, ya. You percaya tak Tuhan yang cipta you dan cipta saya adalah Tuhan yang sama cipta semua orang? Dia akan jawab, ya. You percaya tak Tuhan tidak berehat? Ya. Lepas tu bagi tahu dengan dia, macam mana Bible kata Tuhan berehat? You percaya tak Tuhan tak mungkin ada banyak? Selalunya dia akan cakap, ya. Dan tanya dia, dan kenapa you sembah Tuhan banyak? Tapi masuk step by step. Dalam waktu yang sama, kita jangan caci dan maki agama mereka. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun melarang kita daripada caci maki agama mereka, agar mereka dengan kejahilan tidak mencaci maki kembali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya harap setiap orang boleh azam paling kurang dalam semua hidup sampaikan Islam kepada satu orang bukan Islam. Dalam waktu yang sama, tuan-tuan ada satu karya surau, masjid dan sebagainya, berikan sumbangan dekat sini. At the same time boleh buat dakwah dekat orang-orang golongan dekat sini, dekat masyarakat dekat sini. Kalau datang Maulidur Rasul, mungkin boleh buat sedikit hadiah ke apa ke, masuk dalam karung, lepas tu bawa pamphlet tentang Rasulullah SAW.
pergi bagi dekat orang bukan Islam, pergi ketuk rumah dia, bagi tahu dekat dia, hari ini merupakan hari jadi Rasulullah SAW, yang ini Nabi kami. Boleh tak saya cerita sikit tentang Nabi saya? Dan bagi tahu dekat dia. Ambil peluang-peluang dakwah yang ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni sangat beruntung. Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan kita dekat Malaysia. Sangat beruntung sebab apa? Sebab ada banyak orang bukan Islam. Allah SWT bagi kita peluang untuk buat dakwah dekat orang bukan Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang sangat besar untuk kepada mereka yang buat kerja dakwah. Besok kalau semua orang dah Islam, tak ada orang nak buat dakwah, tak ada can. Sekarang ada can. So tolong gunakan can itu sebaik mungkin dan jadilah seorang dai yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada Q&A, nak buat Q&A. Kalau ada Q&A mungkin boleh tanya, insya-Allah. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Carilah jawapan sendiri. Kalau ada soalan ke nak tanya apa-apa? Okey, kalau tak ada soalan kita boleh berhenti dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni lari jawabnya.